Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Izzati binti Said Najamuddin dan nombor matrik saya adalah 192863. Hari ini saya nak membincangkan berkenaan kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Okey, untuk penerangan hari ini saya memfokuskan kepada komsas iaitu tingkatan 3 pada aspek seni bahasa. Okey, baik. Untuk definisi kebat adalah kemahiran berfikir aras tinggi tersebut membawa maksud keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya dalam mencipta sesuatu yang baharu. Seperti yang kita tahu, kebat ini telah bermula oleh Bloom, di mana beliau yang telah mengasaskan kebat ni. Tetapi seterusnya ia telah dikemaskini oleh anak muridnya iaitu Anderson. Kebat ini terdiri daripada 6 tingkat, iaitu pada peringkat pertama mengingat, peringkat kedua memahami, peringkat ketiga mengaplikasi, peringkat keempat menganalisis, peringkat kelima menilai dan peringkat keenam adalah mencipta. Tetapi pada hari ini saya ingin memfokuskan kepada peringkat yang paling atas sekali iaitu peringkat mencipta. Mencipta adalah membawa maksud menyatukan elemen yang akan membentuk kepada sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen kepada corak dan struktur yang baharu, yang lebih kreatif dan berinovasi. Untuk standard kandungan pada aspek seni bahasa tingkatan 3, saya akan memfokuskan kepada standard kandungan 4.3 iaitu menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang. Manakala pada standard pembelajaran saya memfokuskan kepada 4.3.2 iaitu menghasilkan puisi berdasarkan bahan rangsangan yang sesuai dengan menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Untuk puisi, seorang sastrawan negara yang bernama Zabba telah mengeluarkan satu definisi ataupun lebih kurang kepada definisi berkenaan puisi. Okey. Puisi ini dia tidak memiliki definisi yang secara umum dan tepat, tetapi terdapat beberapa orang penyair, pemikir dan ahli cendekiawan telah mentafsir bahawa puisi ini adalah seperti karangan berangkap khas yang telah dipakai untuk mengeluarkan atau menghasilkan idea yang baik, bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan serta dengan menggunakan kecantikan bahasa. Maka dengan gambar yang cantik ini terhasillah sebuah karya puisi yang bertambah menarik
dan mampu menjadikan para pembaca senang hati, gembira dan menyeronokkan. Manakala Muhammad Haji Saleh telah berkata, sajak, saya akan memfokuskan kepada sajak ya. Sajak itu adalah satu bentuk puisi moden yang lebih bebas dan seterusnya berupaya, di mana rangkamnya dia tidak terikat atau terjalin dengan mana-mana bentuk puisi tradisional seperti pantun, syair, seloka, gurindap dan macam-macam lagi. Malahan, sajak juga ia akan membawa suasana serta pandangan hidup yang lebih moden. Bahkan, bentuk sastra yang terdapat dalam sajak adalah lebih kental dengan adanya alunan muzik serta kebijaksanaan bagaimana penyajak itu mendeklamasikan sajak tersebut. Dalam segala sifat kekentalannya, puisi yang telah dibaca akan menjadikan ia lebih menarik. Bukan puisi namanya andai ia tidak berupaya dalam membijaksanakan pembaca. Jadi kat sini berdasarkan standard kandungan dengan standard pembelajaran dalam aspek seni bahasa tingkatan 3, saya memfokuskan kepada menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang dan menghasilkan puisi berdasarkan bahan rangsangan yang sesuai menggunakan bahasa yang indah dan menarik. Sebagai contoh, saya sebagai bakal seorang guru ataupun seorang guru yang mengajar bahasa Melayu dan Komsas, saya akan memilih satu hari dalam seminggu untuk murid-murid belajar Komsas dan saya akan membuat satu latihan berkenaan penghasilan sajak dengan menggunakan kepelbagaian bahan rangsangan yang telah saya sediakan, di mana murid perlu berfikir mengeluarkan seberapa idea yang banyak yang mereka perolehi dan bagaimana mereka menggunakan bahasa, kesantunan bahasa yang indah untuk mereka menggabungkan antara bahasa dengan bahan rangsangan yang telah saya berikan, lalu menghasilkan sebuah sajak yang sangat menarik perhatian orang dan boleh diletakkan di sekolah, di papan-papan kenyataan sekolah, ataupun boleh dimasukkan dalam majalah Dewan Bahasa, Dewan Sastra dan sebagainya. Misalnya, saya akan menggunakan bahan rangsangan berkenaan, saya akan memfokuskan kepada tema kekeluargaan dah biasa. Suasana hutan, pemandangan hutan, ada letaknya sungai, air terjun, alam sekitar yang jernih, yang kira macam suasana persekitaran alam sekitar yang menarik. Jadi, saya akan mencari seberapa banyak gambar berkenaan alam sekitar, pemandangan alam sekitar terdiri daripada hutan, taman, pokok-pokok bunga, air terjun, sungai dan sebagainya. Jadi, saya akan memberilah latihan tersebut dan meminta murid untuk mencipta sebuah sajak dengan menggunakan bahan rangsangan yang telah saya sediakan, iaitu bahan rangsangan menggambar ataupun situasi pemandangan alam sekitar yang cantik, bersih dan panjang kepada sajak tu saya tidak kisah, asalkan murid menepati ciri-ciri yang saya nak, di mana dalam sajak tersebut memiliki point
ataupun perkataan berkenaan alam sekitar, alam semula jadi, sungai ataupun suasana yang bersih. Kemudian penggunaan bahasa yang menarik, penggunaan diksi dan memasukkan elemen gaya bahasa. Contohnya metafora, anafora, aliterasi, asonansi, hyperbola, seberapa banyak yang mungkin. Jadi setelah murid-murid menghasilkan sajak tersebut, saya akan membuat penilaian lah untuk memilih karya sajak yang terbaik untuk saya masukkan di dalam majalah sekolah, ataupun saya akan mewartakan ke Dewan Sastra ataupun Dewan Bahasa. Jadi untuk aplikasi KBAT yang terselah dalam pengajaran tersebut adalah saya menggunakan aplikasi KBAT pada tahap 6, mencipta, iaitu mencipta sebuah sajak. Jadi itu saja penerangan saya berkenaan penerapan aplikasi KBAT dalam pengajaran Komsas, di mana saya memfokuskan kepada aspek seni bahasa Komsas tingkatan 3, iaitu penulisan, mencipta ataupun menghasilkan sebuah karya sajak. Oleh itu, sampai di sini saja penerangan saya, dan kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik ataupun bermacam-macam lagi. Bukan saja Komsas, mungkin karangan, mungkin tata bahasa, mungkin perkara yang lain berkenaan pengajaran bahasa Melayu maupun kesusastraan Melayu. Oleh itu, sampai sini saja penerangan saya berkenaan penerapan aplikasi KBAT. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di waktu yang lain. Okay, bye. Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi mendengar sedikit perkongsian ilmu berkenaan aplikasi KBAT yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Okay, so kita jumpa di lain hari. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.